يقام شيء لله ولهم الفاتحة. صراط الذين بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Syahdan, kata setengah ulama, bahwasanya tiap-tiap sifat yang ta'alluq kepada barang suatu dengan ijad dan i'dam, maka iaitu khusus ta'alluq kepada sekalian mungkin, dan tiada ta'alluq ia kepada wajib dan mustahil, dan iaitu khusus pada kudrat dan iradat. Dan tiap-tiap sifat yang ta'alluqnya dengan tiada ijad dan tiada taksis, maka ta'alluqnya kepada mungkin dan wajib dan mustahil, seperti ilmu dan kalam dan sama' dan basar dalam sesetengah masalah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Syahdan, lanjutan daripada itu, kata setengah ulama, maknanya setengah, sebahagian daripada ulama usuluddin, ulama tauhid, mereka kata bahawasanya tiap-tiap sifat yang berta'alluq, dia kata yang ta'alluq, makna sifat yang berta'alluq atau sifat yang memiliki ta'alluq. Tiap-tiap sifat yang memiliki ta'alluq artinya sifat ma'ani. 7 sifat ma'ani, 6-nya berta'alluq. Jadi maknanya perbahasan ini ditujukan kepada sifat kudrat, iradat, ilmu, sama', basar dan kalam, kecuali ilmu tak masuk. Tiap-tiap sifat yang berta'alluq kepada barang suatu. Barang sesuatu maknanya apa jua sesuatu. Dia berta'alluq kepada apa jua sesuatu. Ta'alluq yang bagaimana? Dengan ijad. Ijad artinya mengadakan. Sebelum tu tak ada. Dan i'dam. I'dam makna meniadakan. Sebelum itu ada. Maknanya sebelum sesuatu itu diciptakan oleh Allah Ta'ala, sesuatu itu tidak ada. Kemudian yang mengadakan dia daripada tak ada kepada ada, itu dipanggil ijad, menjadikan. Dan i'dam, i'dam artinya meniadakan. Artinya sesuatu yang ada kemudian ditiadakan, maknanya dimatikan, dibinasakan, dihancurkan, itu i'dam.
Ijad daripada tak ada kepada ada, i'dam daripada ada kepada tiada. Daripada tiada kepada ada, seperti kita dah ada sekarang, tapi sebelum itu kita tak ada. Maka kita ini dijadikan oleh Allah. Baik, itu namanya ijad, menjadikan. I'dam seperti moyang kita yang telah lama meninggalkan kita. Dulu dia ada, sekarang tak ada dah, dipanggil i'dam, iaitu mentiadakan yang dulunya ada. Kedua-duanya ini, ijad mengadakan, i'dam meniadakan, maka iaitu yakni ijad dan i'dam khusus tertentu ta'alluq kepada sekalian mungkin. Maknanya yang ini tertentu ta'alluqnya hanyalah kepada sekalian mungkin sahaja. Maknanya daripada tak ada kepada ada, daripada ada kepada tak ada, itu cuma berlaku kepada sesuatu yang menerima ada dan menerima tiada. Atau bahasa lainnya, boleh ada, boleh tak ada, dipanggil mungkin. Maka setiap daripada mungkin itu, dia menerima i'dam, dia menerima ijad. Baik. Maka sesuatu yang ijad dan i'dam, dia tidak akan berlaku kepada perkara yang tidak mungkin. Contoh apa dia? Seperti zat dan sifat Allah, itu bukan mungkin. Karena zat Allah bukan boleh menerima ada, boleh menerima tidak ada. Yang ada pada zat Allah Ta'ala wajib ada. Sifat Allah Ta'ala bagaimana? Sifat Allah Ta'ala itu tidak menerima ijad, tidak menerima i'dam, kerana dia itu qidam dan dia itu adalah baqa. Syarikul bari, iaitu sekutu Allah Ta'ala, adakah dia menerima ada? Tak ada sama sekali. Sekutu Allah takkan ada, itu dipanggil bukan mungkin. Adakah dia menerima tidak ada? Tidak juga. Kenapa? Kerana dia memang tidak ada. Sesuatu yang tidak ada mustahil ditiadakan lagi. Seperti mana zat dan sifat Allah yang memang sedia ada, maka mustahil diadakan. Oleh kerana itu, dia tidak menerima ijad, tidak menerima i'dam. Tidak berlaku pada zat Allah Ta'ala itu ijad, tidak berlaku i'dam. Yang berlaku kepada sekalian mungkin, cuma kepada makhluk yang harus ada, harus tak ada. Baik. Sebab itu dalam pengajian sifat 20, lawan sifat 20 itu ada pada makhluk. Sifat 20 itu ada pada Allah. Sebab itu manusia yang bersifat adam, tak ada. Manusia itu tidak qadim, dia baharu. Manusia tidak baqa, dia akan binasa. Yang binasa itu makhluk, yang kekal itu Allah. Yang tidak berpermulaan itu Allah, yang ada permulaan itu kita. Maka yang kena dengan kata ijad dan ma'dum itu adalah mungkin, kita lah. Baik. Dan setiap mungkin ini dia kena dengan firman Allah Ta'ala, kun fayakun, jadilah maka jadilah ia. Maka oleh kerana itu kita katakan sesuatu yang kena pada firman Allah kun itu, maka dia adalah mungkin dan dia itu dita'alluq oleh sifat ma'ani Allah Ta'ala, iaitu kudrat dan juga iradat, kerana dia mengikdam dan dia mengijadkan. Baik. Bawah ni lagi susah nanti tuan-tuan, dia akan masuk bab ta'alluq. Ta'alluq saluhi, ta'alluq tanjizi. Yang ini yang kita kata ulama tauhid mengatakan tidak wajib mengetahui perihal ta'alluqat sifat ma'ani. Tak wajib. Baik, dia adalah fardu kifayah. Cukuplah Ustaz Yusri seorang yang tahu, lain tak payah.
Kok mati saya isteri besok, carilah orang yang boleh tahu pula berkenaan dengan sifat ma'ani berserta ta'alluq. Makna tuan-tuan kena tahu jugalah. Kan? Baik. Dah, kalau tak ada seorang, takkan nak cari ganti dah payahlah. Baik. Sebab itu kena fahamkan baik-baik. Kan? Jadi dia patah, tumbuh, dihilang, berganti. Jangan dia patah, tak mau dia tumbuh, hilang pula tak ada ganti. Susah. Baik. Sebab itu kena faham. Jadi kata dia, dan tiada ta'alluq ia, yakni tiap-tiap sifat itu kepada tiap-tiap sifat yang mengijad dan mengikdam tadi. Kudrat iradat, ya. Dia mengadakan, dia mentiadakan, maka sesuatu yang khusus ta'alluqnya kepada sekalian mungkin itu, ya, tiada ta'alluq dia kepada yang wajib seperti zat dan sifat Allah, dan mustahil seperti sekutu Allah. Itu tidak dita'alluq dalam mengadakan dan mentiadakan. Kenapa tidak dita'alluq kepada zat dan sifat Allah Ta'ala? Kerana Allah itu bersifat dengan qidam, tidak berpermulaan. Bagaimana nak mengadakan sesuatu yang sudah sedia ada? Allah itu bersifat baqa, tidak akan binasa. Bagaimana membinasakan satu zat dan sifat yang tidak akan binasa? Baik, mustahil seperti anak Allah Ta'ala, isteri Allah Ta'ala. Kenapa tidak boleh dita'alluq oleh kudrat dan iradat untuk mengada dan mentiadakan? Kerana ia mustahil, tidak dapat diterima oleh akal sama sekali adanya anak bagi Allah Ta'ala. Bahkan diperkuatkan dengan ayat Al-Quran mengatakan bahawa qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad. Allah tidak melahirkan dan dia tidak dilahirkan. Itu maknanya ada yang melahirkan, pastinya ada sekutu Allah Ta'ala. Ada yang dilahirkan oleh Allah, artinya juga sekutu, maka mustahil. Allah sendiri mengatakan demikian, dia tidak beranak dan tidak diperanakkan, tidak ada sekutu dia. Akal kita mengatakan sekutu bagi Allah itu mustahil. Bila dia mustahil, maka mengadakannya juga adalah mustahil juga. Baik. Oleh kerana itu, yang boleh menerima ada, yang boleh menerima tiada, itu cuma makhluk Allah yang bersifat harus wujud, kita lah. Jadi oleh kerana itu, dia cuma berta'alluq kepada mungkin, maka yang wajib seperti zat dan sifat Allah Ta'ala, dan juga yang mustahil seperti sekutu Allah, tidak dita'alluq oleh sifat, kudrat dan iradat untuk mengadakan atau mentiadakan dia. Baik. Dan iaitu, yakni yang kita kata tadi, ijad dan i'dam, ya, kepada segala mungkin, kemudian tidak berta'alluq dengan wajib dan mustahil, itu cuma khusus tertentu pada sifat kudrah dan iradah. Sifat kudrah dipanggil dia ta'alluq taksir, dan iradah dipanggil dia ta'alluq takhsis. Baik. Ta'alluq takhsis bagi iradat, ta'alluq taksir bagi kudrah. Apa makna ta'alluq taksir dan ta'alluq takhsis? Taksir daripada perkataan assara yu'assiru taksirun. Takhsis daripada perkataan khassasa yukhassisu takhsisun. Makna apa dia? Taksir artinya memberi bekas. Takhsis artinya menentukan sesuatu. Wa khassasathul iradah, ini dalam salah azamiyah. Wa khassasathul iradah. Khassasat maknanya menentukan akan dia oleh sifat iradah, dalam salah azamiyah ada. Baik. Kemudian dia kata, dan iaitu, yakni yang dijadikan dengan mengadakan tadi dan mentiadakan segala mungkin, dan tidak termasuk yang wajib dan mustahil,
itu cuma khusus pada kudrah dengan ta'alluq taksir memberi bekas. Memberi bekas itu apa dia? Mengadakan sesuatu dan cuma dia sahaja yang mengadakan. Makhluk macam mana? Makhluk tidak memberi bekas. Kerana sifat manusia tadi saya sebutkan daripada awal, dia berlawanan dengan sifat Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala melakukan sesuatu memberi bekas dalam mengadakan, maka makhluk tidak memberi bekas. Apa sahaja perbuatan makhluk memberi bekas? Tak ada. Manusia buat baju pun tak boleh. Sebab baju ini adalah daripada benang, benang daripada kapas, kapas daripada pokok kapas, pokok kapas itu tumbuh di atas tanah daripada biji benihnya. Allah kata apa dia? Afara'aitum ma tazra'un a antum dia kata tidak apa tahrusun, tidakkah kamu lihat kepada apa yang engkau tanam? A antum tazra'unahu am nahnu zari'un? Engkaukah yang menghidupkan pokok itu atau kamikah yang menghidupkan dia? Afara'aitum ma tahrusun a antum tazra'unahu am nahnu zari'un? Kamu tak nengok ke? Kamu tanam biji benih, kamu biarkan. Kamu tak ada tarik biji benih sehingga dia membesar, tak ada. Kamu tak bagi dia air, dia pun dia boleh hidup. Ada pokok kamu siram hari-hari, dia mati juga. A antum tazra'unahu? Adakah engkau yang menumbuhkan dia? Am nahnu zari'un? Ataukah kami yang menumbuhkan dia? Oleh kerana itu, manusia tak buat baju. Manusia cuma mengambil manfaat daripada tumbuhan yang bernama kapas. Allah Ta'ala tumbuhkan dia, ambil manfaat buat benang. Benang itu dicantumkan, lantas menjadi sehelai baju. Itu dikatakan perbuatan makhluk tidak memberi bekas. Karena manusia cuma mengambil manfaat daripada benda yang dah ada. Tetapi yang menciptakan asalnya adalah Allah Ta'ala. Dan tak semua manusia boleh buat baju. Kenapa? Allah yang memberikan ilham, memberikan idea, memberikan kemahiran sehingga si fulan boleh buat baju, yang lain tak boleh buat baju. Baik. Maka dengan itu kita katakan yang memberi bekas sebenar-benarnya adalah Allah Ta'ala. Sebab itu ulama sufi ni kadang-kadang ada yang mengatakan sehingga baju ni siapa buat? Dia kata Allah Ta'ala yang buat. Kenapa? Kerana dia pandang macam mana? Dia kata baju ni daripada benang, benang daripada kapas, kapas itu Allah Ta'ala tumbuhkan, kemudian manusia ambil manfaat, cantum-cantum buat baju. Otak dia yang bijak boleh buat baju ini, boleh buat benang dan sebagainya. Siapa yang bagi? Allah Ta'ala. Ideanya Allah Ta'ala, kemahirannya Allah Ta'ala, yang menggerakkan tangan dia Allah Ta'ala, yang menentukan takdir diri dia Allah Ta'ala. Tidak bergerak zarah melainkan kerana Allah Ta'ala izinkan, maka dia bergerak. Kalau begitu, siapa yang sebenar dia kata? Iaitu pada zahirnya si fulan, pada hakikatnya adalah daripada Allah Ta'ala. Kerana yang memberi bekas cuma Allah. Lain daripada Allah tidak memberi bekas. Baik. Dan iradah. Iradah artinya ta'alluq taksis, menentukan. Kalau dia punya haikal dia, atau kita kata dia punya petunjuknya macam mana. Kalau kita buat anak panah, yang paling atas ilmu, anak panah ke bawah iradah, yang paling bawah kudrah, bawah lagi itu semua al-asar dipanggil. Al-asar makna untuk sampai kepada asar itu daripada sifat ilmu, bawa turun ke bawah iradah, iradah kepada kudrah, kudrah kepada al-asar. Apakah demikian turutannya? Bukan begitu. Habis itu yang kita sebutkan tadi ala sabil ta'aqquli, kerana hendak menyatakan sesuatu berdasarkan kepada logik akal semata-mata. Dan satu lagi tertib dalam menyebut, supaya bila kita sebut macam itu senang kita faham. Karena segala-galanya ini, segala apa jua yang ada pada dunia ini, pada nasib seseorang Allah mengetahuinya. Bila Allah mengetahuinya, si fulan akan lahir, Allah mengetahuinya dan Allah hendak menciptakannya. Maka hendak ini terkait dengan sifat iradah.
Allah nak menentukan bagaimana rupanya, Allah tentukan jantinanya, Allah tentukan di tempat yang mana satu dia akan lahir, maka itu iradah. Kemudian sampai masanya, maka Allah menciptakan dia. Bagaimana Allah menciptakan? Dengan sifat kudrahnya. Maka hasilan daripada yang diciptakan itu dipanggil athar. Dan kudrah tadi taksir, dia memberi bekas dalam menciptakan si fulan tersebut. Baik. Maka itu dia punya ranking-ranking dia. Tapi masih ada lagi kaitan-kaitan yang lain berkait dengan saluhi qadim. Nanti kita akan bahas juga terkait pula dengan sifat ilmu. Saluhi qadim terkait dengan sifat ilmu. Walhal sifat ilmu ta'alluqnya adalah tanjizi qadim. Tanjizi qadim. Baik. Tapi terkait juga dengan saluhi qadim. Saluhi qadim itu apa pula? Saluhi qadim ini pada sifat kudrat dan sifat iradat. Tak apa, sampai itu je dulu. Maknanya taksir pada kudrat, taksis pada iradat dalam menentukan sesuatu. Baik. Ini kudrat iradat dalam menentukan sesuatu yang harus wujudnya sahaja dan harus binasanya sahaja. Yang wajib wujudnya dan mustahil wujudnya tidak dita'alluq oleh kudrat dan iradat. Baik. Dan tiap-tiap sifat yang ta'alluqnya, tiap-tiap sifat itu dengan tiada ijad, makna tidak menciptakan, dan tiada taksis, dan tidak menentukan. Dia tidak menciptakan sesuatu dan dia tidak menentukan sesuatu. Menciptakan dia bagaimana? Daripada tak ada menjadi ada. Daripada ada tak ada, daripada tak ada menjadi ada. Ijad panggil ijad. Maka dia tidak menciptakan, dia tidak mentiadakan, dan tiada taksis, dia tidak menentukan. Tak menentukan sifatnya, tak menentukan bagaimana orangnya, tidak menentukan tempatnya. Maka ta'alluqnya kepada mungkin dan wajib dan mustahil. Baik. Dia kata tiap-tiap sifat yang tidak menciptakan dan tidak meniadakan dan tidak menentukan, maka dia akan berta'alluq kepada tiga sekali, yaitu kepada yang harus, yang wajib dan yang mustahil. Yang harus kepada segala kejadian, yang wajib kepada zat dan sifat Tuhan, mustahil perkara yang tidak wujud sama sekali. Contoh seperti ilmu dan kalam. Ilmu dan kalam berta'alluq kepada wajib, mustahil dan juga harus. Tiga. Baik. Nanti dia akan perincikan nanti ke depan. Dia cuma buat kesimpulan dia dulu. Dan sama dan basar. Dan sama dan basar dalam setengah masalah, bukan semua sekali. Sama dan basar dia mendengar dua sahaja, yaitu dan melihat dua sahaja. Pertama mungkin, yang kedua wajib, mustahil tidak termasuk. Itu dia kata tadi, sama dan basar dalam setengah masalah, bukan semua. Kerana sama dan basar tidak berta'alluq kepada perkara yang mustahil. Sama artinya mendengar, basar artinya melihat. Kalau benda itu mustahil adanya, bagaimana Allah Ta'ala melihatnya? Kalau Allah boleh melihatnya, artinya dia ada. Bagaimana Allah Ta'ala boleh mendengar suara sekutunya? Mustahil, kerana sekutunya tidak ada. Jadi macam mana? Yang didengar dan dilihat oleh Allah cuma yang wajib dan juga yang harus sahaja. Dan yang keempat dia tak sebut di sini, yaitu sifat hayat. Sifat hayat adalah sifat yang tidak berta'alluq, tetapi segala sifat yang lain yang 6 yang berta'alluq itu sah berta'alluq kerana ada sifat hayat. Jadi 4 pembahagian. Bahagian yang pertama, kudrat dan iradat
dia cuma bertakluk kepada mungkin sahaja. Kemudian sifat ilmu dan juga sifat kalam bertakluk kepada 3 sekali, wajib, mustahil dan harus. Kemudian sifat sama' dan basar cuma bertakluk kepada 2 sahaja, iaitu yang wajib dan juga yang harus, yang mustahil tidak. Dan yang keempat, sifat hayat tak ada bertakluk dia tidak bertakluk, tetapi mengesahkan akan takluk sifat-sifat yang lain, sifat kudrat, iradat, ilmu, sama', basar dan kalam. Kalau tidak dia bersifat hayat, dia tidak hidup, bagaimana nak bersifat dengan kudrah, iradah, ilmu, sama', basar dan kalam? Baik. Dengan sebab itu 7 sifat ma'ani, 6 bertakluk. Yang bertakluk itu terpecah kepada 3. Yang pertama kudrat iradat cuma bertakluk kepada segala perkara yang harus. Kemudian sifat sama' dan basar bertakluk kepada 2 sahaja, iaitu yang wajib dan juga yang harus. Kemudian yang ketiga iaitu sifat sama' dan basar cuma sifat kalam dan sifat ilmu dia bertakluk kepada 3 sekali, yang wajib, mustahil dan juga harus. Baik, nanti kita akan bincang dalam sampai masa dia, tempat matan dia kita bincang. Itu sekadar kesimpulan. Baik, maka inilah dhabit kaedah, maka inilah dhabit ta'alluq, inilah standard dia. Inilah yang dikatakan sebagai kaedah dalam memahami ta'alluq. Ringkasnya tadi saya ulang lagi, 7 sifat ma'ani, cuma 6 yang bertakluk. Sifat hayat dia tidak bertakluk. Daripada 6 sifat bertakluk, dia 2. Yang mula-mula kudrat iradat bertakluk kepada yang harus. 2 lagi iaitu sifat sama' dan basar cuma bertakluk kepada yang wajib dan juga yang harus. Yang terakhir ilmu dan kalam bertakluk dengan 3 sekali, wajib, mustahil dan harus. Baik. Syahdan, lanjutan daripada itu lagi. Adakah harus, maknanya bolehkah dikata bahawasanya Allah Ta'ala mengkehendaki kufur orang kafir? Boleh tak? Kalau ada orang kafir, kita kata memang kafirnya itu dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Boleh tak kata macam itu? Atau tiada? Atau tiada harus? Maknanya haramkah? Kalau tak harus, makna haram. Haramkah berkata macam itu? Atau macam mana? Kita kata kepada orang yang tidak Islam, kita kata dia kafirnya dia itu dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Atau tak boleh kata macam itu? Baik, maka jawab olehmu. Makna hendaklah engkau jawab apa yang dikatakan ni. Tiada harus. Dikata yang demikian itu tidak boleh sama sekali kata macam itu. Sebab kerana ta'zim bagi Allah Ta'ala. Kerana ta'zim maknanya mengagungkan Allah. Karena sifat tersebut kafir bukan benda yang baik. Allah kata apa? Wala yarda li'ibadihil kuf. Allah tidak rida kepada kekufuran hambanya. Maknanya kufur itu bukan diredai oleh Allah. Bila Allah tak rida, maka apakah kita nak mengkaitkan sesuatu yang dia tidak rida, kita kaitkan dia yang menjadikan benda tersebut. Sama juga dalam perkara yang lain, binatang yang kita tak suka, kita pandang jijik, seperti biawak. Kita kata biawak ni Allah Ta'ala yang cipta, sehingga kita berdoa, wahai Tuhan yang menjadikan biawak, menjadikan kera, menjadikan apa sahaja yang buruk-buruk pada pandangan zahir manusia. Boleh tak kita berdoa dengan menyebut walhal memang Allah menjadikan dia? Boleh atau tidak? Tak boleh. Kemudian Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani dalam kitabnya Furu'ul Masail, dalam permulaan bab dituliskan berkaitan dengan babul aqaid, iaitu bab akidah. Ada orang tanya, boleh tak berdoa
dengan mengatakan wahai Tuhan yang menjadikan babi dan anjing. Boleh atau tidak? Tak boleh. Nah, tapi kan dia menjadikan, betul. Tapi tak boleh. Karena apa? Menta'zimkan Allah Ta'ala. Karena pada kita binatang itu binatang yang hina. Kafir itu ada satu kehinaan. Karena Allah mengatakan wala yarda li'ibadihil kufr. Lagi pula walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina ulaika ashabul jahim. Orang yang mendustakan ayat Allah, orang yang tak beriman kepada Allah, maknanya orang kafir, ulaika ashabun nar, mereka itu adalah penghuni neraka Allah. Hina ke mulia? Hina. Dan kita nisbahkan kehinaan itu dijadikan oleh Allah Ta'ala. Ulama kata tidak harus kata yang demikian. Tak boleh mengkait-kaitkan Allah Ta'ala sekalipun Allah yang menjadikan dia. Sebab kerana ta'zim bagi Allah Ta'ala, kerana nak mengagungkan Allah, membesarkan Allah Ta'ala. Nah, kita tuan-tuan, ini contoh untuk kita mudah faham je. Katakan kita berjalan-jalan, kita berpenyakit, tiba-tiba terkencing nang seluar depan-depan orang, atau terkentut depan-depan orang. Kuat pula tu, kan? Orang semua dengar. Terkentut tu betul tak dia kentut? Betul. Tetapi untuk kita nisbah kepada dia tu tak berapa baik. Macam seperti katalah orang yang kita hormati, mak kita ke, ayah kita ke, dan majlis yang sangat penting, tiba-tiba dia melepas angin. Kita kata ni memang betul pun, tetapi bagus atau tidak, betul atau tidak tindakan kita buat macam tu, tak ada adab. Sepaling tidak kita kata saya minta maaf, saya minta maaf. Maknanya seolah-olahnya kita, bukan dia, walaupun bukan kita. Tapi kenapa buat macam itu? Kerana nak menjaga air muka orang tua kita. Demikianlah masalah ini. Walaupun memang ciptaan Allah Ta'ala, tapi untuk berdoa dengan memanggil, dengan menyeru demikian, itu tak boleh. Kerana perbuatan itu tidak mengagungkan Allah Ta'ala. Baik, kerana mengagungkan dialah kita katakan bahawasanya wahai Tuhan yang menciptakan segala yang di langit dan yang di bumi, maka termasuklah binatang-binatang tadi. Adabnya begitu. Jangan sebut binatang-binatang yang kita pun tak suka. Demikian masalah kafir. Karena Allah tidak redha kepada kafir, kita pergi nisbahkan kepada Allah Ta'ala. Dia kata tak harus buat demikian. Karena ta'zim bagi Allah Ta'ala artinya mengagungkan Allah. Baik. Kemudian, dan jikalau ada sah ia, yakni yang demikian itu, walaupun kejadian itu sememangnya diciptakan oleh Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menjadikan kamu, Allah menjadikan perbuatan-perbuatanmu. Lagi banyak lagi. Wallahu yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ma kana lahumul khiyarah. Maknanya Allah menjadikan semua sekali. Bahkan banyak lagi hadis-hadis yang menyebutkan bagaimana ketentuan mukmin ataupun kafir. Tetapi dia kata tidak harus dikatakan demikian kerana adab kepada Allah Ta'ala. Dan jikalau sah ia, iaitu sah ia apa dia? Yang demikian itu, yakni kafir tersebut memang Allah yang jadikan. Di dalam i'tiqad kita sekalipun, makna sekalipun, dalam akidah ahli sunnah wal jamaah, kita mengatakan sememangnya itu sebahagian daripada ciptaan Tuhan. Tapi kerana ta'zim bagi Allah Ta'ala, maka jangan kata demikian. Tetapi wajib kita, ini lawan daripada tidak harus kita kata haram tadi, dan wajib kita jawab bahawasanya Allah Ta'ala menjadikan sekalian alam. Maknanya termasuklah mukmin, termasuklah kafir. Karena alam itu artinya masih wallah. Selain daripada Allah dikatakan sebagai alam. Maka dia mukmin ke, dia kafir ke, itu sebahagian daripada alam. Kita katakan Allah menjadikan segala alam ini, termasuk yang mukmin, termasuk yang kafir. Baik. Maka itu adabnya sedemikian. Kemudian, dan demikian lagi jawabnya orang yang menanyakan, adakah ni, dan demikian lagi sama je jawabnya. Makna
Jawab, Allah yang menjadikan alam ini. Jangan dispesifikkan kepada binatang-binatang ke, kepada kekufuran ke, jangan. Dan demikian lagi jawabnya orang yang menanyakan, adakah menjadikan oleh Allah Ta'ala babi atau anjing? Sehingga boleh kita berdoa, wahai Tuhan yang menjadikan babi dan anjing, boleh atau tidak? Dia kata, maka inilah kata ulama yang rajih. Kalau itu yang ditanya, jawab, Allah menjadikan alam ini, termasuklah semua sekali. Babi pun ada dalam tu, anjing pun termasuk dalam tu, biawak, koro dan sebagainya masuk sekali. Baik. Maka inilah kata ulama yang rajih. Halnya khilaf atas setengah ulama. Namun sebahagian ulama mengatakan tak pula menjadi haram. Sememangnya Allah menjadikan dia kafir. Sememangnya Allah menjadikan babi dan anjing. Tetapi untuk berdoa dengan mengatakan wahai Tuhan menjadikan babi dan anjing, Syekh Daud Fatani mengatakan tak boleh, kerana tidak beradab dengan Allah Ta'ala. Baik. Faedah. Ta'alluq kudrat iradat itu ada kalanya saluhi, ada kalanya tanjizi. Ni baru masuk bab ta'alluq. Baik. Faedah ta'alluq kudrah. Ta'alluq kudrah makna ta'alluq sifat kudrah. Ta'alluq sifat kudrat yakni berkuasa atau pekuasa, berkuasa. Faedah ta'alluq sifat kudrah yang dengan makna berkuasa, menjadikan dan mentiadakan. Iradat iaitu berkehendak atau berkehendak. Berkehendak artinya berkehendak menentukan sesuatu yang hendak diadakan atau yang hendak ditiadakan. Maka Allah menjadikan dengan kudrat, Allah mengkehendaki menjadikannya dengan sifat iradat. Baik. Kedua-dua sifat ini dia saling berkait antara satu sama lain. Allah menjadikan sesuatu, itu adalah pasti ada kehendak dia. Memang dia nak menjadikan. Allah membinasakan sesuatu, itu memang Allah mengkehendaki dia binasa. Allah menentukan tinggi rendahnya, memang itu kehendak Allah menentukan, dan Allah menjadikan dia rendah dengan sifat kudrahnya. Allah hendak menjadikan si fulan ini hitam, maka Allah menjadikan dia hitam dengan sifat kudrahnya. Allah nak menjadikan dia putih, maka Allah menjadikan dia putih dengan kudrahnya. Jadi terkait atau tidak? Terkait. Mustahil Allah mengkehendaki tapi tidak berlaku. Allah nak si fulan ini beriman, dia kafir sampai mati, tak jadi demikian. Allah akan menjadikan dia beriman dengan sifat kudrahnya, digerakkan lidahnya menutur kalimat syahadah, digerakkan anggotanya, diciptakan dia ni orang yang boleh bergerak sendiri ke masjid dan sebagainya, akhirnya di mukmin yang saleh. Demikian sebaliknya. Maka oleh kerana itu kudrah dan iradat saling terkait antara satu dengan lain. Baik. Jadi dia bawa yang pertama dulu. Ta'alluq kudrat dan iradat yang saling berkait itu. Ada kalanya saluhi, yakni saluhi qadim, ada kalanya tanjizi, tanjizi hadis. Baik. Tanjizi hadis dan saluhi qadim. Baik. Saluhi qadim, apa makna saluhi? Saluhi maknanya patut dan padan sejak azali lagi. Patut dan padan sejak azali. Baik. Jadi patut dan padan sejak azali ni macam mana? Si fulan, kita lah, tak payah orang lain, kita aja. Kita ini boleh jadi ada, boleh jadi tak ada. Itu dia panggil patut dan padan sejak azali lagi Allah mengadakan atau tidak mengadakan kita. Patut kita ni ada dan patut kita tak ada. Dua-dua sama tinggi, 50-50. Kenapa? Kerana kita adalah mungkin nama dia.
sama tinggi je. Kita mungkin boleh jadi ada, tak berat ke mana-mana, dia tetap di situ. Boleh jadi tak ada, dia pun sama tinggi. Dia tak akan jadi seperti kita kata alat timbangan yang boleh turun sebahagian dan sebahagiannya naik ke atas. Macam kita tengok jongkan-jongkit yang sama tinggi. Ya, sama tinggi jongkan-jongkit tadi. Kalau ada yang memberatkan, pasti satu akan turun ke bawah, satu akan naik ke atas. Yang memberatkan itu apa dia? Ini dipanggil takdir. Takdir itu apa dia? Terkait dengan kudrat dan iradat. Karena Allah menjadikan dia dengan sifat kudratnya, maka berat sebelah. Berat ke mana? Berat kepada ada. Sampai masanya nanti berat ke sini pula. Apa makna dia? Itu berat kepada tak ada. Siapa yang memberatkan dia kepada tak ada ini? Kudrat dan iradat Allah. Dipanggil lagi takdir dirinya, dibinasakan oleh Allah, dimatikan dia, dihancurkan tubuh dia. Sebelum dia ada sama berat, sebelum dia tak ada juga sama berat. Untuk tak ada dan ada, kekal ada atau ditiadakan, sama berat. Setelah Allah mengkehendaki, Allah menjadikan dia tiada, maka beratlah kepada tak ada, ringanlah kepada adanya. Baik, maka kedua-duanya saling berkait. Maka oleh kerana itu, semasa dia masih saluhi qadim, maka boleh ada boleh tak ada, dia jadi sama tinggi. Ketika tanjizi hadis nama dia, tanjizi hadis artinya pelaksanaan yang baru. Bila Allah mengkehendaki sampai masanya si bulan itu tidak ada, maka terjadilah dia tidak ada. Allah menentukan dia mati di mana, macam mana mati dia, pukul berapa dia mati, bagaimana dia mati, kesemuanya itu ditentukan oleh Allah Ta'ala. Ketika terjadinya dia, Allah menjadikan bagaimana? Dengan sifat kudrahnya. Bagaimana Allah mengkehendaki? Dengan sifat iradahnya. Bila terjadi takdir itu, dipanggil tanjizi hadis. Ini kata-kata tadi, saluhi qadim dan juga tanjizi hadis. Baik. Contoh yang mudah lagi, seperti kita nak beli kereta, katakan kita ada duit sebanyak 20,000 katakan. Apa je kereta boleh beli 20,000? Iaitu senarai kereta second hand. Itu yang boleh kita beli. Apa dia? Contoh, kereta Saga, lagi kereta Myvi, kereta Asia, 3 buah. Patut atau tak patut dengan 20,000 ini boleh membeli kereta second hand, iaitu Myvi, Asia dan juga Saga. Dipanggil patut dan padan. Maka itu dipanggil saluhi qadim. Dah beli ke belum? Belum beli lagi. Itu masih mana? Masih dalam ta'aluk kudrah yang saluhi qadim. Ketika kita sampai di kedai kereta, patut atau tidak kita beli Myvi? Patut. Dengan 20,000 yang kita ada. Patut tak beli Asia tadi yang second hand ni? Patut, kerana kita ada 20,000 tadi. Bila sampai di kedai, maka kita pilih salah satu daripada 3. Kita pilih Asia, maka terjadilah tanjizi hadisnya membeli Asia. Walaupun patut dan padan dia beli benda-benda yang lain, tetapi dia dah tentukan, maka menentukan bagaimana? Dengan keinginan dirinya, dengan duit yang dia ada. Maka oleh kerana itu, contoh ini kita nak kata kepada kudrat iradat ni tadi, bagaimana Allah Ta'ala dengan sifat kudratnya, asalkan dia mungkin, dia boleh dijadikan oleh Allah Ta'ala. Tetapi untuk dijadikan itu, tunggu sampai masa Allah Ta'ala kehendaki, sebagaimana Allah mengetahuinya. Allah tahu si bulan ini, dalam ilmunya, maklum dalam ilmu Allah, dia akan menciptakan si bulan ini. Dia itu di mana? Di Negeri Sembilan, katakan, di Kampung Londah, pada tarikh yang sedemikian, kemudian waktu yang demikian, keadaan lahirnya pada waktu pagi ke waktu malam ke hari apa, Allah dah tahu. Dan Allah akan mengkehendaki sebagaimana yang ia tahu. Setelah itu sampai masanya, Allah pun menjadikan dengan sifat kudrahnya. Patut tak dia ada? Patut, kerana dia mungkin.
Patut Allah kekalkan dia tak ada? Patut juga, kerana dia mungkin. Maka oleh kerana itu bila Allah menciptakan dia, maka terhimpunlah ketiga-tiga tadi, ilmu, iradat dan juga kudrah, yang dipanggil dengan nama takdir. Itu takdir. Jadi kalau macam itu, bagaimana agaknya stand kita dalam menghadapi satu yang namanya takdir? Jangan sekali-kali komen komplain takdir kita. Sebab tak boleh komplain, kenapa? Kerana kan itu terkait dengan sifat Allah, kudrat, iradat, ilmu yang ada pada Allah Ta'ala. Adakah dia lain daripada Allah? Dia ada pada zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bukan lain daripada Allah. Dia ada pada Allah Ta'ala, zat yang wajibul wujud. Jadi macam mana? Kalau kita komen dia, kita kan komen sifat dia, kita komen dia sendiri. Contoh tuan-tuan, saya buat satu gambar, lukis kan gambar. Tuan-tuan memang tak cantik lah. Tuan-tuan pun komplain, macam ni aku nak melukis. Agak-agak perasaan saya macam mana? Terguris tak? Terguris tuan-tuan. Walaupun saya tahu saya tak pandai melukis, tapi saya lukis juga. Gambar ayam sebiji jadi gambar musang contoh. Orang tengok parah. Macam tulisan kita pun komplain. Yang melukis terasa tak? Terasa. Walhal memang dia tahu dia tak pandai. Apatah lagi Allah yang memang segala-gala dalam dunia ni dia yang jadikan. Tak ada boleh terlepas daripada kejadian dengan Allah Ta'ala. Tiba-tiba kita komplain pula lagi. Kita seolah-olahnya menidakkan, mempertikaikan sesuatu yang hak itu hak mutlak Allah. Jadi macam mana kalau orang yang faham kehebatan Allah, ilmu Allah, kudrah Allah, iradah Allah, macam mana akur terhadap takdir daripada Allah. Di sinilah lahirnya ulama sufi yang mereka berpegang dengan sifat 20. Sebab itu kita kata, bila kita katakan puak-puak sufi ni sesat, payah kita terima. Karena orang sufi mereka mencantikkan syariat. Bukan syariat tak cantik, tidak, tapi mereka itu cantik syariat dia. Ini orang sufi. Baik. Dan tidak akan lari daripada syariat, karena dia berpijak di atas syariat. Sebab itu bila kita buat dia punya step perjalanan orang sufi daripada syariat, tariqat, hakikat, makrifat, asasnya adalah syariat. Tak boleh lari daripada itu. Tapaknya di situ. Maka oleh kerana itu orang sufi kena tahu sifat 20. Supaya kalau dia tahu takdir tadi, kudrat, iradat, ilmu, maka takkan dia nak cela, nak komen, nak komplain, tak ada. Ni. Sebab itu dia kata tadi Salih Qadim dan Tanjizi Hadis. Wallahu a'lam. Ni pun tak habis lagi ni, dia ada pecahan lagi, ni pecahan umum. Dia ada pecah sampai 7 dan sebagainya lah. Nanti kita akan bincang pada masa yang akan datang. Al-Fatihah.